Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada murid-murid tahunan bijak. Okey, hari ini seperti biasa kita akan sambung pelajaran sains kita pada hari ini. Okey, sebelum kita sambung, minggu lepas kita dah belajar tentang apa? Tentang peraturan bilik sains. Lepas tu kita belajar tentang kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik kita terbagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan yang kedua kemahiran manipulatif. Okay, jadi hari ini cikgu akan sambung tajuk berkaitan dengan kemahiran proses sains. Cikgu tumpukan kepada dua, iaitu memerhati dan mengelas. Dan apa yang cikgu harapkan selepas daripada kita belajar ni, murid-murid akan dapat menyenaraikan diri yang digunakan ketika kita membuat pemerhatian, dan seterusnya murid-murid dapat mengelaskan bahan-bahan mengikut ciri-ciri yang sesuai yang ada. Okey, tapi sebelum kita belajar, jangan lupa isi kehadiran kita pada hari ini, dan seterusnya kita sama-sama membaca doa belajar. Okey, semua baca. Okey, Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan memulakan kelas kita dengan, saya harapkan bila video ni cikgu tayangkan, semua murid bersedia dengan buku dan pensel untuk mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam video yang akan cikgu tayangkan nanti. Okey. Okey, bersedia? Kita akan dengar tentang kemahiran proses sains memerhati. Okey, video ni kita sama-sama dengar. Ini anda akan belajar tentang apakah memerhati. Kita memerhati menggunakan deria. Terdapat 5 deria, iaitu deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, dan deria pendengaran. Sekarang, mari kita lihat situasi yang menggunakan deria untuk memerhati. Encik Abu menggunakan deria sentuhan untuk menyentuh batang pokok yang kasar. Jack menyentuh salji yang sejuk menggunakan deria sentuhan. Puan Siti menggunakan deria penglihatan untuk melihat pelbagai jenis dan warna buah-buahan. Anda menonton video ini menggunakan deria penglihatan. Jason menggunakan deria bau untuk menghidu bau air kopinya. Bau busuk boleh dihidu Mike menggunakan deria baunya. Menggunakan deria rasa untuk merasa gula-gula yang manis. Aiskrim yang masam itu dirasa menggunakan deria rasa. Daniel menggunakan deria pendengaran untuk mendengar suara dalam panggilan telefon. Haha, dan anda mendengar suara cikgu dalam video ini menggunakan deria pendengaran. Okey, tadi anda semua dah tengok video yang cikgu tayangkan. Dia berkaitan dengan memerhati. Dekat sini cikgu dah buat ringkasan tentang apa yang kita dah dengar tadi. Okey, sekarang apakah maksud memerhati? Okey, semua murid cuba lihat dan baca sama-sama dengan cikgu. Apa maksud memerhati? Okey, memerhati ialah proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena dengan menggunakan sebahagian atau semua deria, iaitu deria rasa, lihat, sentuh, bahu dan dengar. Jadi cikgu nak tanya ni, ada berapa deria rasa ataupun deria yang perlu kita gunakan untuk proses memerhati? Ada berapa? Ada 5. Okey, pandai. Apa dia semua? Sebut semua. Deria penglihatan. Bila sebut deria penglihatan, kita gunakan apa? Panca indera kita. Mata. Okey, bagus. Deria pendengaran, kita gunakan apa? Telinga. Deria rasa, kita menggunakan lidah. Lidah. Semua tunjuk lidah. Itu lidah. Okey, deria sentuhan, kita gunakan tangan ataupun kita gunakan kulit, dan bau kita gunakan hidung. Okey, jadi itulah kita kena bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dah ada menjadi insan yang sempurna. Boleh melihat, boleh mendengar, boleh membau, boleh bau, boleh sentuh, boleh rasa. Okey, jadi ini adalah pemerhatian ataupun proses memerhati yang melibatkan 5 deria. Ada 5 deria yang perlu kita tahu. Okey. Berdasarkan daripada
nota dan juga daripada kita punya video tadi, cikgu dah sediakan aktiviti untuk awak lihat. Okey, aktiviti melihat ataupun memerhati ini, cikgu bagi contoh dekat sini ialah cikgu ada bagi bahan. Murid diminta melakukan pemerhatian terhadap bahan yang disenaraikan dan lengkapkan jadual di bawah. Okey, cikgu dah bagi bahan tu, ada 10 bahan. Bahan yang pertama, cikgu bagi garam. Okey, berdasarkan pemerhatian kita lihat mata. Mata tadi lihat. Okey, kita tengok warna garam tu apa. Garam selalunya warna apa? Warna putih. Kita gunakan hidung untuk bau. Garam ada bau tak? Tak ada bau. Kita sentuh barang tu, garam tu. Garam tu apa rasanya? Kasar ke lembut? Kasar. Dan kemudian kita tengok garam tu ada bau, ada berbunyi tak? Tak ada kan? Tak ada. Lidah. Kita merasa. Rasa lidah, rasa garam tu dengan menggunakan lidah. Apa rasa? Masih. Jadi cikgu harapkan nanti awak semua lengkapkan semua ni. Lengkapkan semua ni. Ni semua ni lengkapkan ni semua ni. Lengkapkan. Awak boleh isi, ambil masa. Cikgu, awak boleh pauskan video ni, berhentikan video ni untuk awak salin semula perkara-perkara ni, perkara-perkara ni di dalam apa tu, di dalam semua semua benda ni dalam buku tulis. Ambil masa untuk awak isi benda-benda ni semua. Okey, awak isi masa. Okey, baru awak boleh main semula video yang seterusnya. Okey. Faham Okey. Jadi selepas ni kita akan lihat pula kemahiran proses sains yang kedua, iaitu mengelas. Selesai tadi kita dah tengok tentang memerhati, kita teruskan dengan kemahiran proses sains yang seterusnya, iaitu mengelas. Okey, jadi seperti mana biasa juga, cikgu harapkan awak dah bersedia untuk mendengar video ni dan awak buat catatan tentang mengelas. Okey. Untuk pembelajaran sains hari ini, kita akan sambung belajar kemahiran proses sains iaitu mengelas. Apakah mengelas? Mengelas ialah mengasing dan mengumpul sesuatu benda kepada kumpulan tertentu. Okey, saya nak tanya kat sini, apa maksud mengelas? Mengelas ialah mengasing dan mengumpul sesuatu benda kepada kumpulan tertentu. Okey, itu maksud mengelas. Okey, apa yang dimasukkan dengan mengelas? Okey, saya sambung video ni. Ciri-ciri sepunya atau yang sama oleh sesuatu objek. Ciri-ciri objek dapat dinyatakan dengan melihat persamaan dan perbezaan. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada dua objek, iaitu bola dan buah tembikai. Dapatkah murid-murid lihat persamaan atau perbezaan di antara kedua-dua objek tersebut? Ya, persamaan yang boleh kita lihat ialah kedua-dua objek berbentuk sfera. Perbezaan di antara kedua objek ini pula ialah bola bukan makanan, manakala tembikai ialah sejenis makanan. Mari kita lihat contoh yang seterusnya, jenis haiwan. Walaupun haiwan-haiwan itu berlainan spesies, namun kita boleh memerhatikan persamaan dan perbezaan di antara haiwan-haiwan tersebut. Persamaan dan perbezaan inilah yang akan kita gunakan untuk mengelas haiwan-haiwan tersebut. Dapatkah murid-murid mengenal pasti perbezaan yang ketara di antara haiwan-haiwan tersebut? Setelah kita mengenal pasti ciri persamaan dan perbezaan di antara Okey, kalau kita tengok kat sini, kita tengok ada apa tu? Ada arnab, ada ayam, ada katak, ada kucing. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tengok cara membiak haiwan-haiwan ini ada dua jenis. Iaitu yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan anak. Okey, daripada ayam, arnab, katak, kucing. Okey, mana haiwan yang bertelur? Siapa boleh jawab? Haiwan yang bertelur ialah katak dan ayam. Okey, haiwan yang melahirkan anak? Arnab dan kucing. Jadi kita boleh lombokkan arnab dan kucing dalam kumpulan haiwan yang melahirkan anak. Okey, sementara kita boleh kelaskan katak dan ayam dalam kelas haiwan yang bertelur. Okey, pandai. Okey, sambung. haiwan tersebut, kita boleh gunakan ciri tersebut untuk membuat pengelasan. Jadi kita akan dapat dua kumpulan utama, iaitu haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak.
Okey, daripada jadual ni, cikgu nak awak buat dalam buku tulis. Satu, haiwan yang bertelur. Satu, haiwan yang melahirkan anak berdasarkan gambar tadi. Dan awak boleh bagi satu lagi contoh haiwan yang bertelur, haiwan yang melahirkan anak dalam jadual ni. Contohnya haiwan yang bertelur, nanti awak tulis apa kat sini? Awak tulis dekat haiwan yang bertelur tadi ialah katak dan ayam. Haiwan yang melahirkan anak tadi arnab dan kucing. Awak tambah lagi satu. Itu awak tulis, tengok. Cikgu nak tengok betul tak awak tulis tambahan tu. Okey, kita terus Okey, kita sambung. Kita sambung. Di dalam kumpulan haiwan yang melahirkan anak. Okey, soalan seterusnya ialah jelaskan objek berikut mengikut ciri sumber asasnya. Objek-objek tersebut diperbuat daripada sumber asas yang berlainan. Tuala dibuat daripada kapas, almari diperbuat daripada kayu, penyapu habuk bulu dibuat daripada pelepah bulu, manakala jaket diperbuat daripada kulit. Setelah kita mengenal pasti bahan buatan untuk membuat objek tersebut, dapatlah kita membuat pengelasan bahawa objek tersebut sumber asasnya diperbuat daripada haiwan dan juga tumbuhan. Dan kita tuliskan objek yang diperbuat daripada haiwan, iaitu jaket kulit dan penyapu habuk bulu. Manakala objek yang dibuat daripada tumbuhan ialah almari dan juga tuala. Okey, saya nak buat awak buat tadi salin benda ni dalam buku nota. S dan T. Okey. Kumpulan S terdiri daripada bunga matahari, bunga raya dan bunga ros. Ini pun sama. Nanti awak tulis dalam buku nota. Daripada paku pakis, lumut dan buluh. Jika kita perhatikan, kedua-dua kumpulan juga merupakan tumbuhan. Kumpulan S terdiri daripada tumbuhan berbunga, manakala kumpulan T terdiri daripada kumpulan tidak berbunga. Diharap murid-murid dapat memahami penerangan itu tadi. Jadi kita dah belajar tadi tentang cara untuk mengelaskan bahan-bahan dalam sains tadi, dan seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada awak. Okey. Apakah cara untuk kita mengelaskannya nanti. Okey, jadi mengelas tu maksudnya apa dia? Kemahiran mengelas ialah kemahiran mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri-ciri yang sama. Okey, kita tengok ciri yang sama, contohnya kita boleh kelaskan dari segi bentuk yang sama, kemudian warna yang sama, saiz yang sama, cara pembiakan yang sama, bilangan kaki yang sama, organ pernafasan yang sama, liputan badan yang sama dan ketinggian yang sama. Saya beri contoh. Katakanlah, okey, saiz, kata warna. Tengok, bunga raya warna merah, bunga ros warna merah. Boleh tak kita kelaskan dalam satu kumpulan yang sama? Boleh. Sekarang ni apa? Dia warnanya sama. Okey, ni saya harapkan cikgu harapkan awak catat ni, tulis dalam buku. Okey. Catat dalam buku, dan kita seterusnya kita tengok ke aktiviti yang seterusnya, iaitu murid diminta untuk melakukan pengelasan terhadap bahan yang diberikan. Cikgu dah senaraikan ada beberapa tu, lembu, kambing, kerusi, meja, kereta, basikal, ibu, adik, pen, ular. Cikgu dah bagi contoh. Okey, cikgu minta awak kelaskan berdasarkan dia benda hidup dan benda bukan hidup. Cikgu contoh, benda hidup lembu, benda bukan hidup basikal. Jadi kerja awak ialah awak buatkan jadual ni, salinkan semua soalan ni, awak masukkan benda hidup yang seterusnya. Apa agak-agaknya? Contohnya kambing. Kambing ni benda hidup ke benda bukan hidup? Bagus, benda hidup. Jadi awak tuliskan kambing itu dalam kumpulan benda hidup. Okey. Kalau kereta dah masuk mana? Kereta kita masuk benda bukan hidup. Maka awak tuliskan kereta pada benda bukan hidup. Okey, awak boleh masuk. Dan seterusnya yang ini pula. Kelaskan haiwan di bawah berdasarkan jumlah kakinya. Okey, haiwan ada yang berkaki 2 dan haiwan yang berkaki 4. Saya nak bagi contoh. Harimau. Harimau awak nak masukkan dalam haiwan yang berkaki mana? Kaki 4. Okey. Itik kaki berapa? Kaki 2. Tuliskan pada ruang kaki 2 dan awak lengkapkan jadual ni. Nanti buku latihan ni nanti awak boleh hantar kat saya. Okey. Jadi ini antara kerja yang harus awak buat, dan cikgu harapkan awak ambil masa untuk mendengar video ni berulang-ulang dan awak buat latihan-latihan yang cikgu bagikan. Dan
Jangan lupa tadi isikan kehadiran, dan lepas selesai video, selesai daripada aktiviti-aktiviti yang awak buat ni, cikgu akan hantar 2 soalan. Satu soalan berkaitan dengan memerhati, dan satu lagi soalan berkaitan dengan mengelas. Cikgu akan hantar link, awak jawab. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Seperti mana cikgu cakap bahawa kita tak sekolah bukan bermaksud kita tak boleh belajar. Kita boleh belajar dengan apa cara sekalipun. Yang penting awak semua bersemangat dan ada keinginan untuk belajar. Okey, belajar betul-betul. Mudah-mudahan anda semua akan jadi orang yang baik, orang yang bijak, orang yang cemerlang. Dan beginilah akhirnya kelas kita, dan saya cikgu minta maaf lah kalau ada kesilapan-kesilapan yang berlaku, kerana biasalah tak semua orang itu sempurna. Jadi apa yang penting, cikgu nak cuba bantu awak, bantu supaya awak berjaya. Okey, itu sahaja dari saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.